menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita dalam ruang tuan-tuan menanti masuknya waktu Isyak Masjid Al-Hidayah Jalan Bau. Pada perkongsian kitab amalan penghapus dosa daripada Imam Ibn Daibah, iaitu kitab Al-Ghayah, Ghayah Al-Matlub wa A'zam Al-Minna Fima Yaghfirullahu Bihi Az-Zunub wa Yujibul Jannah. Pada malam ini tuan-tuan yang dimuliakan, kita akan sambung di muka surat yang ke-42, fasal ketiga, pada bicara berkenaan dengan hadis tentang amalan yang menghapuskan dosa seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam pertemuan terakhir bersama dengan tuan-tuan, dibawakan pada fasal kedua bicara dan juga perincian tentang beberapa hadis yang dimuatkan menunjukkan keampunan Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan impak ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Untuk malam ini ada 10 hadis yang akan diutarakan yang mana membincangkan tentang amalan-amalan yang bakal memberikan natijah kebaikan sehingga seseorang itu berada dalam keadaan seperti waladathu ummuhu, seperti mana dia adalah bayi yang baru dilahirkan. Baik, kita terus kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ka yawma waladathu ummuhu." Sesiapa yang mengerjakan ibadah haji dan tidak bercakap kotor serta tidak berbuat dosa, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika mana dilahirkan oleh ibunya. Bicara berkenaan dengan ibadah haji yang dilakukan dalam keadaan tidak ada sedikit pun yarfuth. Yarfuth ni Allah Ta'ala muatkan dalam Quran daripada kalimah rafas. Dia tidak jidal, tidak rafas. Rafas ni secara istilahnya merujuk kepada perbuatan yang berkitar tentang syahwah. Cakap lolang, cakap double meaning, cakap yang menimbulkan ghirah ketika mana dia buat ibadah haji. Sebagian ulama mengatakan setibanya dia di Mekah, sampailah selesai habis manasik haji sehingga dia tahallul, selepas dia balik mai, ketika mana dia nak balik mai, dia kekal untuk tidak melakukan perbuatan rafas. Manakala sebahagian lain yang menyatakan rafas ini perkataan ataupun perbuatan yang menimbulkan syahwah, ghirah, cakap yang mempunyai maksud yang di sebaliknya, perlu untuk dielakkan daripada dilakukan, bukan hanya ketika sampai ke negeri Mekah, tetapi juga sepanjang bulan-bulan yang Allah Ta'ala sebutkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Sesungguhnya haji itu berada pada bulan-bulan yang diketahui, bermula bila? Syawal, Dzulqa'dah, berakhir bulan Dzulhijjah. 3 bulan tu. Kalau dikekalkan momentum untuk menahan diri daripada melakukan rafas, dan juga yang seterusnya walam yafsuk, iaitu tidak melakukan perkara fasik sepanjang situasi dan tempoh yang ditetapkan itu, maka hajinya yang dikatakan beroleh mabrur, yang memberikan kebaikan pada dia, menjadikan diri dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebab tu antara benda yang perlu untuk kita fahami pada setiap proses penglibatan kita dalam mana-mana ibadah khusus,
ia sebenarnya nak menjadikan kita orang yang lebih baik daripada satu tahap ke satu tahap. Kita salat, setiap kali kita salat, pastinya kita perlu untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum salat. Begitu juga dengan puasa. Sebelum puasa, selepas kita menjalani ibadah puasa, kita kena jadi orang yang lebih baik setiap kali kita selesai Ramadan. Setiap kali kita bayar zakat, selepas kita bayar zakat, sepatutnya kena ada satu keinsafan, merenung dan kita tenung sedalam-dalamnya dalam diri untuk kita jadi orang yang lebih baik. Apatah lagi dalam ibadah kemuncak, iaitulah ibadah haji yang terdiri daripada keperluan segala perkara yang perlu untuk berada pada stamina yang paling baik, kewangannya, kesihatannya, ilmunya, emosinya, ekspresinya, semua benda itu bila kita dah lakukan ibadah haji sepatutnya jadikan kita lebih baik. Dan proses itu adalah tidak lain tidak bukan nak menjadikan kita orang yang lebih bertakwa. Dan disebutkan riwayat ini adalah riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang kedua daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bil baiti 50 marrah kharaja min zambihi kayawma waladathu ummuhu." Barang siapa yang melakukan tawaf di Kaabah sebanyak 50 kali, akan terhapus dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Dan ini antara kebaikan yang boleh kita ambil daripada peluang dan ruang yang Allah Ta'ala berikan sekiranya kita berada di Mekah Al-Mukarramah Al-Musharrafah. Kemudian hadis ini direkodkan oleh riwayat Imam Tirmizi. Cuma disebutkan oleh Imam Tirmizi ia adalah berada pada kedudukan gharib. Apabila ditanyakan kepada Al-Bukhari, beliau menjawab bahawa ucapan ini bukan Nabi, akan tetapi ucapan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, daripada ayahnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zambihi kayawma waladathu ummuh." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan puasa Ramadan ke atas kalian dan aku mensunatkan beribadah pada malam harinya. Barang siapa yang berpuasa dan juga beribadah qiyam pada malam harinya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala redha dari Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Riwayat dikutip dari 3 riwayat utama, iaitu Imam Ahmad, Nasa'i, dan juga dimuatkan dalam riwayat Ibnu Majah. Hadis keempat daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adhi yawman muhriman mulabbiyan hatta gharabat asy-syams gharabat bi zunubihi ka yawma waladhu ummuh." Sesiapa yang melakukan ihram muhrim, iaitu duduk dalam keadaan melakukan perbuatan ihram dan menghabiskan masanya untuk mengucapkan kalimah talbiyah hatta gharabatis syams, sehingga terbenam matahari, maka akan terbenam jugalah gharabat bizunubi, seperti mana terbenamnya matahari maka akan terbenam jugalah dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini untuk kelebihan bagi orang yang melakukan ibadah ihram, memakai pakaian ihram, dan itu adalah satu perkara yang dikhususkan ketika mana kita berada nak melakukan ibadah haji dan juga umrah. Hadis yang kelima daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr
أو قال الغداء فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا يذكر الله عز وجل حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Artinya barang siapa yang solat subuh kemudian tetap di tempat duduknya dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu pun hal keduniaan, kemudian dia berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla sehingga dia menunaikan solat duha 4 rakaat, maka akan terhapus dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Riwayat Ibn As-Sunni. Kedudukan orang yang melakukan salat subuh kemudian tetap di tempat duduknya, tak menyibukkan diri dengan hal keduniaan, tidak bercakap tentang perkara dunia, tidak membaca apa-apa berkaitan dengan keduniaan, dan kemudian menanti tunggu waktu terbitnya matahari pada rangkuman ketika mana datangnya waktu syuruk, kemudian menanti sedikit waktu untuk menunaikan salat sunat duha, maka ganjaran dan balasan baginya adalah seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Macam kita kalau subuh sekarang 5.52 pagi, habis azan tunggu qomat, mungkin dalam 5.17 kita dah mula untuk solat subuh. Habis solat subuh dengan zikir, mungkin dalam 6.40 kita dah selesai dah untuk solat subuh itu secara sempurna. Kalau nak tunggu tu, mana kata kena tunggu nak sampai 7.3 minit, dia ada dekat kurang lebih setengah jam. Belah kita tahu keperluan mengawalkan ataupun mendirikan solat subuh sejurus selepas masuknya waktu solat. Ya. Namun begitu ada beberapa tempat yang subuhnya sedikit panjang ataupun subuhnya berada dalam kedudukan yang sama. Mereka kadang-kadang meletakkan waktu subuh itu ditakhirkan, duduk pada waktu-waktu yang sedikit jauh, dekat dengan waktu habis solat subuh. Kerana dia nak bagi ruang, yang pertama solat sunat fajar, solat sunat qabliyah, dan yang kedua adalah untuk mengutip apa yang disebutkan sebagai amalan selepas daripada solat subuh, supaya tak tunggu masa lama. Antaranya di Turki, mereka akan solat subuh dekat dengan waktu nak masuk syuruk dah. Lepas tu mereka akan duduk, selesai daripada solat subuh, dalam beberapa minit dah masuk dah waktu syuruk. Ada yang bangun untuk melakukan solat sunat, dan kemudian ada yang masih lagi tunggu sampailah masuknya waktu duha dan teruskan duha. Jadi kita ni kadang-kadang sebab kerja dan sebagainya, maka habis azan, habis qomat, kita terus dirikan solat dan kita akan habiskan seawal mungkin. Cuma itu antara pilihan yang diberikan. Sekiranya tuan-tuan berkelapangan ataupun tuan-tuan diberikan rezeki untuk melihat suasana ini, mungkin kita akan dapat pencerahan dan juga perkara yang disebutkan sebagai keindahan dalam kita meneladani proses untuk memahami hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam beberapa catatan yang disebutkan di kalangan para alim ulama yang kekal duduk dalam keadaan bertawarruk sampai solat subuh. Duduk tahiyat akhir, duduk dalam keadaan tahiyat akhir tu, dan kemudian dia selesaikan zikrayat aurat dia dilakukan, di istighfar, dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah Allahumma ajirna minan nar, dia baca ayatul kursi, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Dia duduk kekal dalam keadaan tahiyat akhir sampailah matahari terbit. Sepanjang waktu itu dia baca suratul Fatihah. Dan ini disebutkan yang dilakukan oleh beberapa ulama besar di zaman salafus salih, sehinggalah beberapa ulama di zaman kini masih lagi mengekali untuk melakukan perkara itu, kerana kebaikan dan ganjarannya adalah begitu besar. Kemudian dalam ruang yang sama, hadis yang seterusnya, iaitu hadis ke-6 daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yafragu min wudu'ih ashhadu an la ilaha illallah salasa marrat lam yaqum hatta tumha dhunubuh hatta yasira kama waladathu ummuh."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah selesai melakukan wuduk dan kemudian dia mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, salasa marrat, 3 kali, tidaklah dia bangun hingga dihapuskan dosa-dosanya sehingga dia menjadi seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tidaklah dia bangun sehingga dihapuskan dosa-dosanya sehingga dia menjadi seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kalau kita tengok balik dalam rangkuman fasal kedua tentang diampunkan dosa yang telah lalu, juga diberikan penekanan dan juga tumpuan kalimah syahadah selepas daripada kita berwudu. Selain dibukakan pintu syurga, diampunkan dosa yang telah lalu, dalam riwayat Ibnu As-Sunni disebutkan di situ akan menjadi orang yang dihapuskan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian hadis yang ketujuh daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man akala fashabi'a wa shariba farawiya faqala alhamdulillahi alladhi at'amani fa ashba'ani wa saqani fa arwani kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuh. Sesiapa yang makan sehingga kenyang dan minum sehingga hilang dahaga, kemudian dia berkata alhamdulillahilladzi at'amani fa ashba'ani, segala puji bagi Allah yang memberiku makan dan mengenyangkan aku, wasaqani, serta memberiku minum, fa'arwani, hingga hilang dahaga, maka terhapuslah dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Ini kita sebut juga dalam pertemuan yang lepas. Kalau kita berpolemik tentang doa sebelum makan, maka kita usaha juga untuk mengekali baca doa selepas makan dan minum. Jangan pernah terlepas. Sehingga ulama meletakkan paling kurang sebutlah kalimah alhamdulillah. Bukan tunggu sedawa, bukan tunggu kita tambah 2-3 kali dah. Asalkan kita lepas pada makan, waktu yang kita ada itu, maka ucapkanlah kalimah doa alhamdulillahilladzi at'amani fa ashba'ani wa saqani fa arwani, iaitu segala puji bagi Allah yang memberiku makan dan kenyang serta memberiku minum hingga hilang dahaga. Ataupun dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, minta moga dikekalkan untuk menjadi orang Islam supaya disedar umat Islam sahajalah yang akan mengucapkan syukur pada Allah setiap kali mendapat makan. Orang yang belum Islam, mereka tidak perlu untuk mengucapkan kalimah mensyukuri nikmat Tuhan dengan kedudukan dan keadaan yang terbaik, melainkan orang Islam sahaja. Sebab tu perlu untuk kita gegaskan dalam diri kita, berusaha untuk mengingati dan juga merutinkan hidup kita membaca doa bukan takat sebelum makan, tetapi juga selepas daripada kita makan. Kemudian seterusnya hadis yang ke-8 daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu salasata ayyam kharaja min dhunubihi ka yawma waladahu ummuh." Jika seseorang hamba sakit sehingga 3 hari berturut-turut, maka terhapus dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Manakala dalam riwayat ini menyebutkan sakitnya ada 3 hari. Tak semestinya berturut-turut. Tapi dalam satu-satu waktu dia sakit sampai 3 hari, sakit yang sama, pada kedudukan yang sama. Dan dia mengalami sakit yang sama itu 3 kali berturut-turut, walaupun tidaklah berturutan hari, tetapi pada hari-hari yang terdekat, maka selama itu diampunkan dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Itu satu ketika bila mana kita ditimpa sakit, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencaci dan menghina penyakit tersebut. Nabi memberikan larangan supaya tidak menjadi orang yang menghina demam. Tak boleh kita hina demam.
Sebab demam itu datang dikarenakan oleh tugasnya yang Allah Ta'ala perintah. Maka bila dia main dekat kita, kita rasa sakit tersebut, ketahuilah ada banyak kebaikan yang bakal kita perolehi. Yang pertama, diampunkan dosa. Yang kedua, digantikan sakit itu menjadi pahala. Yang ketiga, diangkat darjat. Yang keempat, pastinya akan mendapat satu ganjaran kebaikan, iaitu menjadi orang seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Nah, abang kata orang yang sakit ini duduk dalam keadaan ditipukan ujian untuk membaikkan diri dia daripada rohani dan juga jasmani. Kerana ini yang kita sebut selalu, orang yang sakit dia terhindar daripada melakukan maksiat. Orang yang sakit dia tidak ada nafsu untuk melakukan kemaksiatan. Orang sakit dia akan menjauhkan kerumunan yang senantiasa melakukan kefasadan dan kefasikan. Orang sakit dia tak boleh untuk buat benda-benda yang larang. Dia tak rasa benda tu adalah satu benda yang perlu dilakukan pada waktu dia sakit. Sebab waktu sakit ni lah, kata ulama, antara momen-momen yang membuatkan kita lebih banyak mengucap kalimah Allah daripada kita mengucap kalimah-kalimah lain. Kalau kita main bola seronok, boleh duduk lari sana lari sini, nak sebut nama Allah dia jarang. Tapi kalau sakit ni, daripada mula kena sakit sampailah selama mana dia sakit sehingga dia nak sembuh, yang keluar dan terpacul daripada lidahnya yang lemah ketika itu cuma Allah, Allah, Allah. Sebab Allah adalah satu kalimah yang mudah untuk disebutkan ketika sakit. Cuma perlu ingat, jangan jadi orang yang cuma ingat Allah waktu sakit. Risaunya, nanti Allah akan kekalkan dulu dalam keadaan kesakitan kerana Allah rindukan hamba yang menyebut kalimah nama dia. Kalau kita jadi orang yang sedap kata diri kita ni hamba Allah, maka sebutlah nama Allah dalam setiap kategori kehidupan kita. Seronok, sihat, senang, lapang, banyak akan sebut nama Allah. Kalau time senang kita banyak sebut nama Allah, time lapang kita sebut banyak nama Allah, time kita gembira kita banyak sebut nama Allah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan buatkan kita senantiasa gembira, senang dan lapang kerana pada waktu tu kita banyak sebut nama dia. Tapi kalau waktu senang, lapang, tenteram, kita tak pernah sebut nama Allah. Tapi bila mana ditimpa musibah, diberikan ujian, diberikan segala macam penyakit, pada waktu tu sahaja kita baru sebut nama Allah, maka takut sangat kekalnya kesakitan, kekalnya kesempitan berada dalam kehidupan kita kerana Allah nak supaya kita sebut nama dia selalu. Sebab tu kena jaga, kena jaga. Kemudian yang seterusnya, hadis yang ke-9 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuhu." Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka terhapus dosa-dosanya seperti keadaan baru dilahirkan oleh ibunya. Maka di kalangan kita yang mana senantiasa memberikan komitmen dan konsisten untuk meneruskan ibadah puasa masuk dalam bulan Syawal, terutamanya pada pengkhususan puasa 6, maka dia beroleh kebaikan demi kebaikan, dan salah satunya adalah mendapat satu kebaikan yang diberikan dengan gelar panggil waladathu ummu, seperti mana bayi yang baru dilahirkan oleh ibu dia. Sebab tu kata ulama, besarnya kebaikan orang yang mendapat ganjaran menjadi bayi yang baru lahir. Dia bukan penutup kepada kebaikan yang dibuat, tetapi permulaan kepada kebaikan yang bakal diperolehi selepas daripada itu. Sebagai contoh, bila satu orang memeluk Islam, dia mengucapkan kalimah syahadah, seantara yang kita tahu dan kita maklum, orang yang bermasuk Islam ini dosanya dihapuskan dan dia menjadi bayi yang baru lahir sebab dia bermula dengan fitrah. Kita sambut hari raya Aidilfitri menjadi kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Bahkan kita yang duduk dalam keadaan melakukan puasa 6
puasa 6 selepas pada bulan Ramadan dalam bulan Syawal, dia juga adalah menjadi orang seperti bayi yang baru dilahirkan. Nak beritahu kata apa? Kita akan start over again. Kita akan mula balik untuk memperbanyakkan amalan kebaikan supaya kedudukan fitrah itu terjaga sampailah kita bertemu dengan kebaikan yang bakal membuatkan kita difitrahkan kembali. Boleh faham? Maksudnya kalau kata dah habis Ramadan, masuk 1 Syawal, kita dah jadi fitrah. Kemudian kita nak kekal fitrah itu, maka kita sambung dengan puasa 6. Kita nak kekal lagi dalam bicara pada setiap hari, maka kita baca doa, kita baca apa yang disebutkan sebagai bacaan doa selepas pada makan, ataupun kita baca kalimah syahadah ataupun doa selepas pada berwudu setiap kali kita melakukan wudu, dan konsisten berterusannya kita, istiqamahnya kita untuk mengekali berada dalam keadaan fitrah merupakan satu perjuangan yang dilihat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan yang kita dapat bila mana seseorang itu duduk dalam keadaan fitrah? Yang selalu ulama angkat adalah yang pertama, bila duduk dalam keadaan sedemikian, dia adalah orang yang menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dosa, tak ada dosa. Duduk dalam keadaan dekat dengan Allah. Yang kedua, dia menjadi orang yang mendekati nilai muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dekat-dekat sekadar pada kedudukan yang dikatakan tidak berdosa, tetapi juga dia memperolehi nilai muttaqin. Yang ketiga, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang mendapat cinta Allah adalah orang yang juga diampunkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita selalu sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang mendapat cinta Allah, dia punya kedudukan dua. Yang pertama, dia dipermudahkan untuk ittiba' Nabi SAW, dan yang kedua, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama juga mengatakan, orang yang duduk dalam kerangka ini, dia kadang-kadang boleh ittiba' pada Nabi selepas diampunkan seluruh dosa, maka dia jadi orang yang lebih pantas untuk mengikuti secara rapat Nabi SAW. Betul kadang-kadang bila mana kita nak beribadah, bukan disebabkan oleh masa tak ada, bukan disebabkan oleh tenaga kurang, bukan disebabkan oleh harta tak ada, tetapi beratnya saqil ruh, sukul, as-sukul ruh. Roh kita berat. Berat pasal apa? Berat dengan maksiat, terbeban dengan kalungan dosa, dan benda tu tak dikeluarkan, belenggu tu kita tak keluar. Sebab tu jalan dia adalah dengan berusaha untuk mencari amalan-amalan yang boleh mengeluarkan kita daripada rantaian dan belenggu dosa-dosa yang memberat roh kita untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, dalam ruang orang yang mendapat kebaikan seperti mana bayi yang baru dilahirkan, antara kebaikan fadilat yang dia dapat adalah doanya tidak terhijab. Bagi yang baru lahir, orang yang tidak ada dosa, doa mereka ini adalah doa yang senantiasa mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimakbulkan. Cuma dalam ruang dan waktu yang sama, bukan takat kita kena cari orang-orang macam ni untuk doakan kita. Kita juga kena berusaha untuk jadi orang-orang macam ni, supaya kita juga boleh terus meminta ampun dan bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, hadis yang ke-10 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila hajati akhihi muslim, kataballahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah ila an yarji'a min haitsu faraqah fa in qudiyat haijatuhu kharaja min zunubi kayawma waladathu ummuh wa in halaka fima baina dhalika dakhala al-jannah bighairi hisab." Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang siapa yang berjalan untuk menunaikan hajati akhihi muslim, untuk menunaikan hajat saudaranya, tak kiralah apa-apa hajat.
hajat untuk memberikan pertolongan, nak bantu kawan dia. Kawan ada telefon, abang kata minta sekian-sekian bantuan, kita pun nak keluar pergi dekat dia. Ataupun ada kawan kita jemput untuk jamuan raya, kita pun nak pergi dekat dia. Kenduri kahwin, kita pun nak pergi dekat dia. Minta untuk kita hadir ziarah dan sebagainya, kita pun nak keluar pergi dekat dia. Ataupun kita nak pergi ambil dia untuk pergi ke masjid surau, majlis ilmu dan sebagainya, kita dah keluar nak pergi dekat dia. Maka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, kataballahu bi kulli khutwah yakhtuha hasanatan ila ayyarji'a min haitsu faraqa. Maka Allah mencatat kebaikan bagi setiap langkahnya sehingga farja, sehingga dia kembali ke tempat dia mula keluar. Jika hajat saudaranya ditunaikan, fa in hudiyat haijatahu, sehingga kita pergi dekat kawan kita dan kawan kita punya hajat itu telah terlaksana, mampu untuk disempurnakan, maka akan dihapuskan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Wa in halaka fima baina dzalika dakhala al-jannah bighairi hisab. Jika dia meninggal di tengah-tengah usaha tersebut, usaha untuk pi, usaha untuk tolong, usaha untuk memenuhkan hajat, dan juga kembali dalam dua-dua ruang waktu itu, dia menemui kematian, meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tidak ada hisab. Dan ini adalah satu benda juga yang selalu dimuatkan dan kita akan jumpa banyak kali juga nanti dalam hadis Nabi SAW, iaitu kalimah bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Ada orang masuk syurga tanpa hisab, ada orang juga masuk neraka tanpa hisab. Cuma bila sebut berkenaan dengan masuk syurga tanpa hisab ni, mungkin kita duk fikir hisab ni adalah satu benda yang kecil, tetapi dia adalah satu rangkuman zaman yang begitu menggerunkan. Mana tidaknya menantikan detik waktu untuk dipanggil sahaja dalam rekod yang tertinggi yang kita boleh ambil daripada Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ancaman kepada orang yang lalai dengan mengatakan bahawasanya waktu untuk menanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada penghisaban adalah mencecah 50,000 tahun. Ketika mana dibangkitkan pada yaumul ba'ats, orang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cinta di atas muka bumi. Kalau atas dunia ni dia duk minat dengan orang-orang tertentu sampai ke tahap menggila-gilakan mereka, maka nanti di akhirat dia akan bangkit dengan kelompok-kelompok ni. Kalau di dunia dia minat dengan orang-orang yang alim ulama, dia minat dengan orang-orang yang duduk dalam keadaan menyampaikan ilmu, dia minat dengan orang-orang yang senantiasa duduk dalam kelompok-kelompok orang saleh, maka di akhirat kelak biiznillah dia akan dibangunkan bersama dengan orang-orang tersebut. Kalau kata di dunia dia duduk dalam keadaan masih lagi mengutamakan lalai, duduk dalam keadaan nak seronok, di akhirat kelak dia akan dibangkitkan dengan kumpulan-kumpulan yang dia seronok tu lah. Yang dengan bolanya, dengan K-popnya, dengan gamenya, semua orang yang kita letakkan sebagai prioriti dalam kehidupan itu, orang itulah yang akan kita dibangkitkan bersama. Dan bila dah bangkit, gambaran yang paling berat dan paling besar adalah bukannya usaha nak dibangkitkan itu, tetapi ruang waktu menanti untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab boleh berlaku, kata Nabi SAW, Allah akan menghisab satu legasi umat kurang daripada setengah hari dunia. Nak menghisab orang tu, nak menghisab amalan, boleh ambil satu umat yang hidup di satu zaman, Allah Ta'ala boleh hisab mereka untuk ditimbang dalam keadaan setengah hari mengikut hari dunia. Maksudnya cuma beberapa detik saja. Sebab kalau kiraan di akhirat, satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia, satu saat akhirat 48 hari. Tapi kalau kata untuk hisab, memang akan hisaban yasirah,
akan dihisapkan dengan semudah-mudah. Nak abang kata mudah tu hanya berlangsung beberapa detik. Tetapi nak menunggu untuk dihisap itu yang lama. Ini yang diberikan kepada orang bighairi hisab. Maka dia tidak lagi perlu untuk duduk dalam kelompok yang menanti ruang untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Abadan wa dukhulil jannati, masuk ke dalam syurga. Duduk dalam keadaan disambut riang oleh para malaikat, diberikan penghormatan, diberikan pengiktirafan. Dan sebab itu kalimah bighairi hisab adalah satu benda yang mendapat tumpuan di kalangan para alim ulama bila membina kerangka ibadat-ibadat tertentu demi untuk mendapat kebaikan yang begitu dahsyat ini. Baik itu tuan-tuan, bila sebut berkenaan dengan ruang dan juga perkara yang bersama, berusahalah kita untuk jadi orang yang senantiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keperluan hidup kita. Dan kita pun sendiri maklum, hidup kita tak lama mana. Setiap hari kita didatangkan dengan berita kematian. Kadang-kadang ada orang yang jauh, kadang-kadang ada orang yang dekat. Berdiri dah pada kedudukan hidup kita yang senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan jalan bersangka baik dengan makhluk. Jangan kita senantiasa mudah untuk menawakakan orang. Jangan kita mudah untuk mengatakan ada orang yang lebih banyak dosanya daripada kita. Selama mana dan sewaktu mana kita mengatakan ada orang yang lebih banyak dosanya daripada kita, maka dosa-dosa orang tersebut pasti dan pasti sedang dipikul oleh kita sendiri. Sebab kita duduk dalam keadaan sangka buruk. Sehingga kita minta maaf dan kita minta ampun dengan orang tersebut. Baik itu hidup masyarakat kita pada hari ini tak ada dalam nilai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan melakukan amalan tidak berdiri pada paksi percaya kepada Allah dan setiap rangkuman dalam rukun iman. Dia buat hanya semata-mata untuk memenuhkan tengolok dan juga hasutan nafsu dalam diri dia. Bagi dia kepuasan maksimum adalah kepuasan yang boleh melihat kesusahan dan juga kesedihan orang. Dia seronok untuk melihat orang lain susah, tapi dia susah bila melihat orang senang. Ini adalah satu perkara yang amat jelek yang perlu untuk kita jauhkan daripada berlaku dalam hidup kita. Hidup kita, kata Abu Yahamka, diciptakan daripada tanah, bakal kembali kepada tanah. Kenapa masih bersifat langit? Sebab itu tuan-tuan, dalam ruang terakhir ini, maka kita jadikan sebagian banyak kehidupan kita ini untuk berharap keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala takdir tentukan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Jadi moga-moga dekat terus share. Akhir kalam daripada saya, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafuddal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.